Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ini adalah laporan eksklusif akhbar harian Metro hari ini tentang sebuah ajaran dikenali sebagai perjalanan mimpi yang terakhir atau singkatannya PMYT yang dipercayai bertentangan dengan ajaran Islam sebenar. Ajaran itu diasaskan oleh seorang wanita berusia 39 tahun yang mendakwa kononnya akan berlaku Perang Dunia Ketiga bermula di Sabah. Dia mendakwa kononnya akan memimpin pasukannya bagi mencari Imam Mahdi untuk melawan musuh. Individu berasal dari Kelantan dan menetap di Shah Alam itu dikesan menggunakan media sosial seperti Facebook, YouTube dan Telegram untuk berkongsi pelbagai dakwaan dan ramalan peliknya sejak 6 bulan lalu. Wanita itu juga mendakwa dia beriakazah dengan malaikat dan secara sedar bertemu Nabi Muhammad SAW serta merangka pelan keluar bersama pengikutnya sekiranya terjadi peperangan. Menurut sumber keselamatan harian Metro, kumpulan PMYT kini mempunyai 3,000 orang pengikut. Kata sumber itu, PMYT dikesan sudah mewujudkan 22 kumpulan Telegram di seluruh negara dan pengikutnya kian bertambah saban hari. Pengikutnya bukan sahaja terdiri daripada orang kebanyakan, malah termasuk golongan profesional seperti doktor, jurutera, pensyarah dan guru. Katanya lebih membimbangkan, ada pesara kerajaan dan anggota polis serta tentera juga menjadi ahli kumpulan itu yang dikhawatiri akan dimanipulasi untuk perkara berbahaya kerana mereka ini terlatih dengan penggunaan senjata api. Sumber itu juga memberitahu kumpulan PMYT kini sudah menggerakkan ahlinya untuk menyediakan peralatan seperti alatan untuk memburu, cangkul dan makanan di beberapa negeri bersempadan di utara tanah air sebagai persiapan jika peperangan meletus. Sitah An-Nur juga menyenaraikan lokasi tertentu untuk anggotanya dari Malaysia dan Nusantara termasuk Indonesia serta Brunei bergerak apabila peperangan meletus sebagai tempat berlindung dan berkumpul sebelum bergerak memerangi musuh, kata sumber itu. Katanya lagi, Sitah An-Nur juga mendakwa negeri seperti Perlis, Kedah dan Pulau Pinang adalah kubu pertahanan mereka dalam memerangi musuh sebelum pasukannya mencari Imam Mahdi. Sitah An-Nur turut menggunakan nama tokoh pemimpin negara dan dunia serta tokoh agama sebagai khalifah kepada ajarannya itu bagi mempengaruhi orang ramai. Wanita itu juga menjual nama beberapa orang sultan dan putera mahkota di Malaysia selain presiden negara serta agamawan dalam serta luar negara yang kononnya akan memimpin mereka bersamanya untuk memerangi musuh selepas tercetusnya peperangan. Organisasi ajaran itu sangat tersusun. Mereka sudah bergerak dan merangka pelan sebaik peperangan berlaku seperti melarikan diri ke kawasan pedalaman dan akhirnya keluar dari Malaysia untuk bersatu dengan Imam Mahdi, kata sumber itu. Saya pun tidak pasti apakah ini ada kaitan dengan cerita tentang dunia akhir zaman yang banyak dibincangkan di Telegram. Malah saya difahamkan ada yang sedang membuat persiapan dengan berlatih menunggang kuda dan memanah bagi menghadapi peperangan akhir zaman. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Dato' Abdul Aziz Jusuf berkata, pihaknya bimbang kerana ia bukan hanya membabitkan soal akidah, malah turut menyentuh soal keselamatan negara. Katanya pihaknya difahamkan bahawa isu berkenaan kini dalam perhatian dan tindakan polis Diraja Malaysia selepas menerima aduan daripada orang ramai. Beliau berkata pihak berkuasa agama negeri juga akan mengambil tindakan yang wajar dalam menangani isu tersebut. JAKIM menyeru kepada orang ramai untuk menyerahkan isu ini kepada pihak berkuasa dan berharap lebih ramai pihak tampil membuat aduan kepada pihak berkuasa supaya tindakan drastik dapat diambil. Kita juga menyeru kepada seluruh umat Islam supaya dapat mempertingkatkan kefahaman dan penghayatan Islam secara menyeluruh melalui pegangan akidah, syariah dan akhlak berpandukan ajaran syariat yang benar. Katanya ketika mengulas laporan eksklusif akhbar harian Metro mengenai ajaran PMYT yang digerakkan oleh seorang wanita digelar sebagai Sitah An-Nur. Abdul Aziz menyarankan umat Islam mendapatkan ilmu syariat dari sumber yang sahih disampaikan oleh tokoh agamawan yang diiktiraf keilmuannya dan tidak terlalu bergantung kepada sumber dalam media sosial semata-mata tanpa merujuk kepada pihak berautoriti.
Katanya JAKIM bersama pihak berkuasa agama negeri seperti Jabatan dan Majlis Agama Islam Negeri, Jabatan Mufti Negeri dan lain-lain sentiasa berusaha memastikan akidah, syariah dan akhlak umat Islam sentiasa terpelihara selaras dengan prinsip maqasid syariah iaitu menjaga agama. Beliau turut berharap asatizah termasuk 4,000 guru takmir yang dibiayai JAKIM di seluruh negara dapat memainkan peranan bagi membantu masyarakat dalam memperoleh ajaran Islam yang benar dan berkesan.